macam-macam perkataan yang menyakitkan hati. Saya dah buat baik kepada mereka, saya berbaik dengan mereka, tetapi mereka membalasnya. Saya berlembut kepada mereka, tetapi mereka berbuat kasar kepada saya. Macam mana ni? Lalu baginda bersabda, jika keadaanmu seperti yang kamu ucapkan, seakan-akan kamu meletakkan abu panas kepada mereka. Selama kamu seperti itu, maka abu panas itu tetap melekat pada mereka. Rasulullah mengatakan demikian. Maknanya orang yang bila mana kita berbaik-baik pada dia, dia tidak mau baik-baik, maka seolah-olah dia meletakkan abu yang panas pada dirinya. Maka begitulah kita. Kalau kita berasa hati sangat nak marah pada seseorang, tiba-tiba orang itu minta maaf pada kita, ataupun minta kita ini berbaik-baik semula, maka jangan kita tolak. Kalau kita tolak, seolah-olah dia letak bara api pada kita. Maknanya dia yang letak bara api dan kita tambah, bermakna kita akan menanggung bara api tadi. Maka dengan sebab itulah seolah-olah Nabi kabur, seolah-olah suruh bagi tahu pada dia, mu kena baik-baik, jangan nanti bara api duduk belakangmu, duduk belakang kamu. Bermakna apa? Bermakna apabila orang nak berbaik-baik pada kita, sewajarnya kita berbaik-baik. Walaupun mungkin kita merasa sangat marah pada dia, tetapi bila mana saja berlaku dua perbalahan, dua orang yang bergaduh, jadikanlah orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Orang yang memulakan perdamaian. Apatah lagi yang memulakan perdamaian itu orang yang tidak bersalah. Dia dah tidak bersalah, sepatutnya orang sanalah yang minta maaf, tapi kita yang minta maaf dengannya, maka itulah yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak salah, dia yang bersalah, dia yang minta maaf pada kita, dia lebih baik pada kita. Kenapa? Kerana yang terbaik adalah orang yang memulakan perdamaian. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, jangan tunggu saya selagi mana dia tak minta maaf dengan saya, selagi itu saya tidak akan pergi jumpa dia. Jangan tunggu begitu. Bahkan Nabi menyuruh kita agar menjadi orang yang terbaik di antara dua yang bergaduh. Bahkan dikatakan apabila kamu melihat dua orang yang bergaduh, kamu kena damaikan dia walaupun kamu terpaksa menipu. Sehingga ada ulama mengatakan menipu dalam mendamaikan orang lain tidak ditulis penipu. Begitu. Contohnya macam mana? Contohnya si A, si B bergaduh. Maka kita kata kepada si A, si B minta maaf pada kamu. Dia minta maaf, dia nak berbaik-baik pada kamu. Kita kata pada si A, kita kata si B minta maaf, padahal si B tak kata begitu pun. Tapi tujuan kita nak mendamaikan dua yang bergaduh. Lalu kita pergi jumpa si B, kita kata si A minta maaf pada kamu, dia nak baik-baik dengan kamu. Pergilah jumpa dia. Kita kata pada si B, kita kata pada si A, pergilah jumpa. Akhirnya dia pun jumpa, berdamai. Maka yang pertama, orang itu tidak ditulis seorang pembohong. Yang kedua, orang itu dapat pahala kerana dia mendamaikan di antara dua yang berselisih. Kerana agama Islam, agama yang membawa kasih sayang di antara satu sama lain. Maka demikian, kalaulah kita pendam, kita pegang dengan perasaan marah, kita kata walau macam mana saya tak akan maafkan dia, tiba-tiba dia datang minta maaf pada kita, kita tak nak maafkan dia, bermakna dia bawa bara api tak belakang kita. Siapa yang rugi? Kita yang rugi kerana tidak mahu memaafkan kesalahan dia. Lalu Nabi kata, kalau begitu dia tidak mahu maafkan, kamu letak bara api belakang dia. Begitu gambarannya. Kenapa? Dia tidak mahu memaafkan dan dia berkasar pula. Maka Al-Imam Tabarani, Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih dan juga Al-Hakim meriwayatkan dalam hadis yang sahih juga, memenuhi syarat Imam Muslim, mengatakan bahawa sedekah paling baik adalah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menyembunyikan permusuhan di dalam hati. Maka kita beri baik sedekah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun begitu. Antara infak yang aku suka, beri kepada ahli keluarga. Selain pada ahli keluarga, suka beri pada kaum kerabat. Itu sedekah, infak yang bagus. Apatah lagi dikatakan bahawa kita beri pada dia, dia nak marah kita, dia tak suka pada kita, dia marah pada kita, tapi kita sedekah ke dia.
Itu sedekah yang bagus. Kerana apa? Bila kita sedekah kepada dia, sedangkan dia benci pada kita, dia tak suka pada kita, dengan sebab sedekah boleh jadi terpadam kebencian dia dalam hati terhadap kita. Ini Islam mengajar kita. Kita kat hari ni, kita tahu dah dia tak berahi kita. Malah we ke dia, nampak nak sombong dengan kita. Maknanya, ya, itu tidak begitu sebenarnya. Islam mengajar kita supaya kita berbaik-baik di antara satu sama lain. Antara akhlak yang mulia, antara akhlak yang baik adalah seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, berbaik-baik dengan orang. Sehingga dikatakan orang Muslim itu yang benar-benar Muslim, orang lain selamat. Maknanya daripada lidahnya, daripada perbuatannya. Itu baru orang Islam. Maka baik kalau kita dapat tahu orang ini memusuhi kita, terdiri daripada kaum kerabat, boleh jadi pak saudara tak berahi kita, boleh jadi mak saudara, boleh jadi sepupu kita tak suka pada kita, boleh jadi anak saudara pun tak setuju kita, marah pada kita. Lalu kita memberi sedekah kepada orang yang kita musuhi, orang yang dia musuhi kita. Lalu dalam hadis ini mengatakan, hadis yang sahih, sedekah yang baik adalah diberi kepada kaum kerabat, yang mana kaum kerabat itu menyembunyikan pemusahannya dalam hati. Kita beri pada dia, dia tak suka kita, tapi kita bagi pada dia. Begitu juga kita ini kalau nak padamkan kemarahan pada dia, kita bagi pada dia hadiah, walaupun boleh jadi hati kita pula benci ke dia, kita bagi pada dia pun sedekah bagus, sedekah paling bagus. Ini kalau kita benci dia, dia benci kita bagi pada dia, itu juga bagus. Kerana apa? Memadam kebencian yang ada di dalam hatinya. Sebab tu ulama mengajar kita begini. Ini dari segi akhlak Islam. Kita tahu seseorang itu memusuhi kita. Kita tahu seorang itu musuh kita, ataupun kita tahu dia tak berahi kita. Daripada mana kita tahu tak berahi kita? Orang bagi tahu, dia ni kata kamu macam-macam. Dia kata kamu macam-macam. Baik yang dia kata itu betul ataupun tidak betul, sebenarnya kita tidak boleh menyimpan kebencian pada dia. Ini Islam mengajar begitu. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad, di antara jalan kamu ni nak menyadari, mencari aib diri kamu kena mengambil kira perkataan musuh kamu. Kerana apa? Musuh kamu ini jujur mencari keaiban kamu. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, antara jalan nak tengok keaiban kamu, kita ini apa? Kamu kena tengok, kena ambil kira perkataan musuh kamu dan kamu perbaiki apa yang ia kata. Ini Imam Abdul Al-Haddad. Itu kalau dia kata benar. Kalau dia kata tidak benar, lagi pun kita tidak boleh memusuhi dia. Tidak boleh memusuhi dia. Lalu ulama mengajar bagaimana kita nak menghadapi seorang yang kita tahu dia ni musuh, tak suka pada kita, dan dia tak tahu benda tu kita tahu. Daripada mana kita dapat tahu? Ada orang bagi tahu. Contohnya, orang bagi tahu, dia kata orang ni kata kamu macam-macam. Jadi kita pun tahu, oh dia ni tak suka kita. Ataupun kita tengok akhlak dia, duduk depan kita duduk depan kita tak ceria, sekejap-kejap nak lari selalu. Ini mungkin dia tak suka pada kita. Apa yang kita nak buat? Yang pertama, afsus salam. Maka kamu kena banyak bagi salam pada dia. Jumpa dia assalamualaikum, jumpa dia assalamualaikum. Yang kedua kamu musafahah dengan dia. Apa musafahah? Berjabat salam. Nabi SAW bersabda, tasafahu yazhabi ghillu an qulubikum. Maka berjabat salamlah kamu, nescaya akan hilang perasaan yang buruk di dalam hati kamu. Orang jabat salam ni gugur dosa-dosa sebenarnya. Kalau kita tahu dia sihat, kita tak rasa bimbang nak salam dengan dia, kecuali kita tahu dia tak sihat. Kerana apa? Nak mengambil fadilat. Nabi SAW bersabda, tasafahu yazhabi ghillu an qulubikum. Berjabat salamlah kamu, nescaya hilang perasaan tidak puas hati yang ada dalam hati kamu. Maka dia ajar, yang pertama kamu banyak beri salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jumpa dia bagi salam sama. Lama-lama hilang perasaan benci dia pada kita, hilang. Yang kedua, berjabat salam, begitu juga hilang. Yang ketiga, doakan kebaikan pada dia. Walaupun dia memusuhi kita, kita doakan kebaikan. Ini juga akan menghilangkan kebencian yang ada di dalam hati dia.
Maka Nabi SAW mengajar kepada kita, mengatakan bahawa penjelasan tadi daripada hadis tadi, baginda bersabda, engkau menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Cara dia macam mana? Antaranya sedekah. Sayang dia pada kita, mula tak doa marah. Aku ni anak saudara aku ni aku tak baik sekali. Tiba-tiba anak saudara tu WPT ke dia. Oh tu sayang kali. Jadi saya padahal anak saudara lain tak ingat mana anak saudara ni kat bagus sekali. Baru minggu lepas kata ni tak bagus sekali. Ni bagus pula. Paling bagus. Rupanya bagi sedekah, bagi hadiah. Hadiah. Maka dikatakan itu kamu sambung hubungan silaturahim dengan macam mana? Di antaranya memberi sedekah, beri hadiah dan seumpamanya. Al-Bazzar, Al-Imamu Al-Bazzar, Al-Imamu At-Tabarani, Al-Imamu Al-Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara. Ini amat penting. Ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan, hisaban yasiran, hisab yang mudah, hisab yang ringan, dan dimasukkannya ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Ingat, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Namun mendapat rahmat, Allah melihat amal dulu. Amal itu dilihat sama ada ikhlas ataupun tidak ikhlas. Tengok. Ikhlas, Allah terima. Ama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Diperintahkan ibadat dalam keadaan ikhlas. Maka seorang itu masuk syurga dengan apa dia? Dia kata ada 3. Seseorang itu ada 3 yang menyebabkan seseorang itu dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga dengan rahmat Allah. Bila dengar macam tu, kita pun nak tahu. Sahabat bertanya, apa itu 3 ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah 3 perkara itu yang menyebabkan kalau kita lakukan maka hisab jadi mudah, boleh masuk syurga? Lalu Rasulullah SAW memberitahu, apa dia? Yang pertama, engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Jangan kita kadang-kadang begitu, kita tunggu orang baik dengan kita baru kita baik dengan orang. Orang beri sama pada kita baru kita nak beri orang. Maka berilah kepada orang yang tak suka pada kita, yang dia tak beri apa-apa pada kita tapi kita beri pada dia. Ini amalan yang pertama. Ini amalan yang pertama. Bahkan ulama-ulama sufi, baik Imam Syafi'i sendiri pun, ketika mana dia mendengar seseorang itu mengata buruk kepada Imam Syafi'i, Masya Allah, Imam Syafi'i pun dikatanya. Padahal Imam Syafi'i tidak ada orang yang soleh. Maknanya dikatakan orang yang sangat soleh di zamannya. Sebab tu di zaman Imam Syafi'i tidak banyak membahaskan tentang ilmu tasawuf. Kenapa? Kerana tasawuf itu tidak lagi pada ilmu, duduk pada amalan. Maknanya, maka orang menyatakan buruk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat tahu, orang itu kata pada dia. Apa Imam Syafi'i buat? Imam Syafi'i beri makanan pada dia. Beri hadiah kepada dia. Gembira bila mendengar orang menyatakan buruk, bahkan mendoakan kembali kebaikan kepada orang yang menyatakan buruk kepada dia. Maka yang pertama, 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh masuk syurga, hisab dengan mudah. Yang pertama, kamu berilah apa-apa sesuatu yang menyenangkan orang, sedangkan orang itu tidak mau memberi apa-apa pun kepada kamu. Ini yang pertama. Ini amalan yang boleh dilakukan. Tak kiralah kita nak bagi makanan ke, apa-apa ke, ataupun kita nak beri hadiah apa-apa pada dia ke, maknanya walaupun kita tahu dia tak pernah bagi apa-apa pada kita, maka jangan kita mengambil sikap. Saya berkata nak beri ke puas saudara tu, Allah puas saudara kau, kalau bahagian dia tak beri langsung kita. Kita jangan mengambil sikap begitu. Jangan mengambil sikap begitu. Apa yang ditunjukkan bahawa kita kena berbuat baik kepada orang yang tidak buat baik pada kita, supaya dia berbuat baik pada kita. Kerana Islam mengajar kebaikan. Maka yang pertama, kamu memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Ini yang pertama.
Yang kedua, engkau menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya kepada kamu. Siapa yang marah sangat pada kita? Contoh sahaja ni, boleh jadi adik-beradik kita. Kenapa duk berebut harta? Contoh sahaja ni. Berebut harta, sabit harta, gaduh adik-beradik, tak bertegur. Tidak bertegur. Jadi ingat, kita sepatutnya tidak ada pemusuhan dalam perkara dunia. Sabit harta ke sabit apa, pegang. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah dah bagi dah bahagian masing-masing. Tak ada bahagian kita, nak buat macam mana? Terima saja. Tidak perlu bergaduh. Akhirnya bergaduh, adik dengan abang bergaduh, adik dengan kakak bergaduh, pak saudara pun tambah tegar pak saudara, anak saudara pun bergaduh dengan pak saudara. Begitulah keadaannya. Maka ini dipanggil putus hubungan silaturahim. Maukah amalan kita dihisap dengan mudah? Maukah kita masuk di dalam syurga dengan rahmat Allah? Maka jawapannya, kamu cepat-cepat pergi sambung. Siapa yang mendengar ini, kalau dia rasa saya tak tegar kakak dia, kena tegar. Kenapa? Fikir akhirat nanti, fikir akhirat. Aku kena buat baik ni. Sebab apa? Kalau aku buat baik ni, bermakna insya-Allah akan dapat hisap yang ringan. Dan juga akan dapat syurga dengan rahmat Allah. Memang berasa hati, tak berasa hati buat apa? Kadang-kadang bila balah, macam-macam keluar perkataan. Bila bergaduh, jangan ambil kira perkataan ketika orang marah. Jangan mengambil kira. Maka dalam keadaan macam itu, yang kedua, kamu sambungkanlah. Pastikan kita adik-beradik jangan bergaduh. Jangan bergaduh adik-beradik. Berdamai di antara satu sama lain. Ini yang kedua. Sesiapa yang berbaik-baik, insya-Allah akan dapat hisap yang begitu mudah dekat negeri akhirat, dan juga akan dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini paling payah sikit. Apa dia? Engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kamu. Engkau maafkan. Kita percaya ke dia, kita suruh dia uruskan. Baik, tolong uruskan penjualan tanah saya. Uruskan. Kita pun beri pada dia keran. Dia pun urus, kononnya kata nak mencari pembeli. Dia pun kata jumpa dah pembeli, tak apalah, suruh dah uruskan. Awak tak payah mari, tak apa, menyusah aja. Saya atas duit saja, minta awak sign. Sign mana? Dia pun pergi sign. Dia pergi ataupun pergi depan pejabat sign, kata kepada orang tu saya beli, dia kata ada dah pembeli. Awak sign dulu, nanti pembeli akan tu. Ataupun saya yang membeli katanya. Rupanya bukan dia beli. Dia pun sign, lepas tu dia pergi jual, lepas tu senyap lari. Hilang gitu, duit pun tak ada, tanah pun hilang. Macam mana keadaan ni? Contoh saja ni, dia telah buat zalim pada kita. Zalim, sedih lah, memang sedih. Dia buat zalim, tapi tiba-tiba kita maafkan dia. Tak apalah, saya maafkan dia lah. Biarlah rugi 60,000 ke 100,000, tak apa. Allah dah lah ganti lebih. Maka ada dua orang yang bergaduh dahulu. Ada dua orang yang bergaduh. Kesnya kes tanah. Ni zaman bila? Zaman Nabi. Kes tanah. Ia ada dua kisah. Kisah yang pertama saya nak cerita ialah mengenai satu orang mengusahakan satu tanah. Usaha satu tanah, tiba-tiba tanaman pun maju. Tanaman pun naik subur. Bila tanaman subur, satu orang anak muda kata, "Pocik, ini tanah saya, Pocik usahakan." Pocik kata tanah ini dah terbiar. Dalam kitab fiqh Ihya Ulumawat, dalam bab Ihya Ulumawat, menghidupkan bumi yang mati. Apabila satu tanah itu yang mana tidak dimiliki oleh siapa-siapa, maksudnya milik kerajaan lah, pemerintah, tidak dimiliki, maka dia menghidupkan tanah tadi, maka dia boleh ambil hasil daripada tanah tadi. Setelah melihat tanah itu bertahun-tahun tidak ada milik, tanya-tanya orang tak ada milik, dia pun buatlah dan molek nak tambah dapat hasil, ada selalu mengaku tanah dia. Maka bergaduhlah Pocik dengan tu. Akhirnya dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mengadu, Nabi pun tanya, cuba bagi tahu sebab apa
Pakcik kata ni tanah pakcik. Wahai anak muda, sebab apa kata ini tanah kamu? Maka masing-masing mak keluarlah dalil. Tapi orang tua, dia ini jujur kata gitu, tak pandai nak cakap macam orang muda. Maka orang muda pun bagilah dalil, ini tanah dia, ini tanah dia. Akhir sekali diputuskan, kalau mengikut apa yang dikatakan bahawa tanah ini menjadi milik orang muda tadi. Maka bersedihlah pakcik tadi. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa, hai pakcik, seandainya hak pakcik tadi diambil di atas muka dunia, maka Allah akan gantikan hak pakcik dalam syurga dekat negeri akhirat. Wahai anak muda, ini tanah kamu, mengikut apa yang kamu kata. Tetapi ingat, kalau kamu mengambil hak orang lain, maka amal ibadat kamu akan terbatal, maka kamu akan diganti dengan tanah dalam neraka pula. Dengar macam tu, orang muda kata tambah, kalau gitu tambah, ambil ke pocik tanah tu. Pocik kata tambah, aku nak tanah dalam syurga. Akhirnya balah ulut, masih tambah tanah. Tadi berebut tanah, bila orang tua kata gitu, tambah tanah, tambah. Susah juga berlaku gitu. Kenapa? Kena tahu kedudukan dekat negeri akhirat, jangan. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada satu orang, dia mau usahakan tanah. Dia usahakan tanah, dia buat tanaman. Lepas pada tu, bila masak tanaman, dia panggil fakir miskin, makan sebanyak-banyaknya makan. Siapa orang fakir miskin puas dah makan, akhirnya baru dia jual hasil tu. Maknanya, maka fakir miskin ni suka, bila habis dia akan panggil, mari makan. Makan. Siapa dah tinggal sikit dah, fakir miskin tambah, baru dia ambil, dia jual. Gitu je hasil dia. Allah memberi hartanya melimpah ruah kerana dia tolong orang fakir miskin. Akhirnya dia kata ingin membeli tanah pula, supaya hasil dia semakin banyak, boleh tolong ramai lagi fakir miskin. Akhirnya dia belilah satu tanah. Bila dia beli satu tanah, sudah bayar, tanah tu jadi milik dia. Dia pun usaha, dia usaha dengan tangan dia. Dia pun tanam lah, tengah-tengah tanam, duk gali-gali. Masa dia duk gali tadi, bunyi satu kuat. Dia pun tengok, peti besi. Peti besi. Sebab zaman dulu tak ada bank, jadi tak ada peti besi dalam tanah. Maka dia pun ambil, tengok ada harta dalam tu. Dia kata apa? Dia kata ini bukan aku ni, bukan milik aku. Aku beli tanah, bukan aku beli aku beli tanah dengan dia. Bukan aku beli harta yang ada dalam tanah ni. Aku kena beri ke tuan dia. Tuan dia kata aku nak ambil ke mana? Mudah beli dah. Benda tu dalam tanahmu. Balah tamu ambil dulu. Ni balah tamu ambil. Mula tu berebu. Jadi akhir sekali Rasulullah kata Rasulullah tanya dah. Okey baik. Kalau hak ni milik kamu, sekarang ni mu tambah. Dia beri kamu, mana tak? Aku tambah juga. Masing-masing tambah. Nak buat guana ni, nak sesat akan tambah ni, bukan sesat berebut. Zaman ni kita terpaksa sesat berebut. Zaman dulu terpaksa sesat, buat masing-masing tambah. Nak buat macam mana? Maka Allah Ta'ala ilhamkan baginda Nabi SAW. Rasulullah tanya, kamu ada tak anak lelaki? Ada. Kamu ada tak anak perempuan? Ada. Kebetulan ada. Maka Rasulullah cadangkan, kahwinkan anak kamu dua-dua, bagi kepada anak kamu. Maka dikahwinkan, maka diberikan. Kenapa masing-masing tambah? Kerana masing-masing takut nak mengambil hak orang lain. Kenapa? Dia kata kerana kalau mengambil hak orang lain, membawa kepada binasa di negeri akhirat kelak. Maka ketika mana orang melakukan kezaliman, ambil hak kita maafkan dia, biarlah dia tipu kita 10,000 ke, 60,000 ke, 100,000, tak apalah, kita maafkan dia. Nanti Allah Ta'ala balas kita kebaikan, moga-moga begitu. Maka kalau kamu boleh buat 3 perkara ini, kata Nabi SAW, kamu ini maknanya beri kepada orang yang tak suka pada kamu, kamu ini hubungkan silaturahim orang yang memutuskan tadi, dan kamu maafkan orang yang buat zalim kepada kamu. Jika engkau laksanakan hal ini, engkau akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkan hadis melalui 2 sanad. Salah satunya diriwayatkan oleh perawi yang siqah daripada Uqbah ibnu Amir. Katanya, saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memegang tangannya. Para sahabat
Dia jumpa Rasulullah. Lalu dia kata, saya memegang tangannya. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya amalan-amalan yang utama. Kalau kita baca kisah bagaimana sahabat jumpa Rasulullah, pertanyaan sahabat semua melibatkan akhirat. Semua melibatkan akhirat. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, beritahu kepada saya amalan-amalan yang utama. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, ya Uqbah, sambungkanlah silaturahim dengan orang yang memutuskannya daripada kamu. Maknanya mu pastikan, ya Uqbah, kamu wafat jangan kamu putuskan. Jangan ada kita ni jangan ada semasa kita mati kita ada membenci, memusuhi orang. Jangan. Maknanya wahai Uqbah, sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganmu, dan bersedekahkanlah kepada orang yang mengharamkan dirinya bersedekah kepada kamu. Apa maksud mengharam? Yakni menghalang. Dia tidak mau memberi sedekah pada kamu, kamu sedekah pada dia. Dan maafkanlah orang yang buat zalim kepada kamu. Sama dengan tadi. Bermakna amalan ini Rasulullah memberitahu beberapa sahabat betapa pentingnya amalan ini. Supaya mendapat ringan azab dan ringan hisab dan selamat daripada azab masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain Al-Hakim menambah, ingatlah barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Dua pendapat bila ada hadis panjang umur. Pendapat yang pertama mengatakan panjang umur itu yakni ditambah umurnya. Daripada 60 dengan 60 jadi 80. Begitulah. Para malaikat dapat ketahui bahawa umurnya 60. Tiba-tiba dipanjangkan oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab amal-amal yang tertentu. Pendapat yang kedua mengatakan hadis mengenai panjang umur ini adalah umur tu kalau 60. Tetapi panjang dari segi kebaikan. Kebaikan tu jadi panjang. Kalau katakan dikira, ditakdirkan oleh Allah 40 tahun saja kebaikan dia, tetapi diberi doa panjang umur ataupun diberi kepada dia panjang umur 40 jadi 60 tahun kebaikan. Begitulah gambarannya. Ada pun yang sebenar di sisi Allah, wallahu alam. Maka siapa yang ingin panjang umur? Kita ni kalau kata panjang umur apa? Kita kena bersenam, jaga kesihatan, makan elok-elok, begitu. Jangan makanan yang itu dari segi zahir. Tetapi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan akan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali hubungan silaturahim. Sebab itu orang-orang yang soleh itu bukan duduk pada ibadat banyak saja. Di antara seorang itu dikira soleh adalah di dalam hatinya tidak ada membenci orang lain. Bahkan dikatakan satu orang yang hatinya tidak ada pemusuhan dengan orang, berkasih sayang, tidak ada membenci, tetapi amalnya tidak banyak. Ada orang yang amalnya banyak tetapi dalam hatinya ada dibenci pada orang lain. Maka orang yang tidak ada amal banyak tapi hatinya tidak ada membenci orang, itu lebih dikasihi oleh Allah dan Rasul daripada orang yang amal banyak tetapi ada saja orang yang dia tak suka. Maka membawa bahawa dia jauh dengan Allah, wal-iyadzubillah. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita, ingat kalau kamu mau panjang umur, nak panjang umur, jangan nak panjang umur buat maksiat apa. Nak panjang umur nak buat ibadat. Nak panjang umur biar kita duduk dalam taubat kepada Allah. Nak panjang umur supaya kita boleh beri khidmat pada agama. Alhamdulillah. Kalau mau panjang umur, mau ke murah rezeki? Murah rezeki nak. Sebab apa nak murah rezeki? Nak murah rezeki supaya dapat menolong orang-orang lain. Dapat tolong orang lain. Dapat apa? It'amu ta'am, dapat memberi makan pada orang lain. Lagi dapat apa? Ikramu duyuf, dapat memuliakan tetamu. Dengan kita ini ada murah rezeki, kita boleh muliakan tetamu. Lagi dapat dengan apa? Dapat juga maknanya menolong orang melakukan kebaikan ataupun menolong orang-orang susah. Hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin. Ini semua ada kebaikan. Jadi nak dilapangkan rezeki,
maka hendaklah kamu menyambung hubungan silaturahim. Al-Imam Tabarani meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepadamu akhlak yang paling mulia di dunia dan juga di negeri akhirat?" Apakah akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Maka jawablah, Rasulullah beritahu. Kadang-kadang Rasulullah tanya, Rasulullah terus jawab. Kadang-kadang Rasulullah tanya, sahabat, Rasulullah tunggu sahabat kata, "Apa dia ya Rasulullah?" Jadi Rasulullah beritahu, mau tak satu amalan yang aku bagi tahu, inilah akhlak yang paling mulia dunia dan akhirat. Lalu Rasulullah beritahulah jawapan. Hendaklah engkau menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan daripadanya, memutuskan darimu. Kenapa ia menjadi satu amalan yang hebat? Kerana amalan ini bukan semua ataupun bukan mudah kita nak buat. Amalan ini bagi orang yang benar-benar mempunyai hati yang suci, baru dia boleh maafkan orang. Maknanya ataupun dia boleh kembali kepada Allah. Orang yang boleh menyambung silaturahim ni, orang yang boleh membuang sifat kesombongan dalam hati. Kalau dia ada sifat sombong, dia memang payah nak maafkan orang, memang payah nak berbaik-baik pada orang. Maka ini satu sifat yang payah, tetapi ia mempunyai kedudukan yang tinggi, dan inilah akhlak yang paling mulia. Kerana apa? Menyambung hubungan silaturahim. Kenapa tidak ibadat sembahyang sunat, baca Quran? Kerana itu ibadat kamu sendiri, tetapi ini melibatkan hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain, maka dikatakan bahawa kamu sambung hubungan silaturahim. Dan dengan orang yang memutuskan dan memberi kepada orang yang mengharamkan dirinya untuk memberi kepadamu dan memaafkan kepadamu, orang yang zalim. Tengok, tiga hadis didatangkan, 3 hadis dalam amalan yang sama. Hadis kata ini akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain, kalau buat gini hisab jadi ringan, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain kata murah rezeki, panjang umur. Benda 3 ni je. Maknanya satu amalan yang hebat kalau seseorang tadi berjaya melakukan. Maka Al-Imam Tabarani meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan yang paling besar adalah engkau menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya darimu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan memaafkan kepada orang yang mencela kamu. Jadi kita tidak boleh membalas kecelaan dengan kecelaan. Kata orang bijak pandai, kamu padamkan ataupun kamu kalahkan kejahatan orang dengan kebaikan kamu. Kerana kejahatan itu umpama api, kebaikan itu umpama air. Mana mungkin api menang dengan air? Orang itu kalau dia buat jahat-jahat pada kita balas dengan kebaikan. Ini yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang akan malu, orang akan kalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sentiasa menyakiti hati Rasulullah. Dia letak benda-benda tajam, dia letak benda-benda yang mengotorkan, sehingga Nabi ni kadang-kadang luka, kadang-kadang kotor kaki Nabi di perjalanan Rasulullah. Tiba-tiba dapat tahu anaknya sakit. Rasulullah orang yang awal ziarah anak dia. Bila Rasulullah dapat tahu saja sakit, Rasulullah pergi ziarah. Sahabat rasa heran, ya Rasulullah, tidakkah orang ni yang sentiasa buat zalim padamu ya Rasulullah? Pergi ziarah. Tapi Rasulullah pergi ziarah, Rasulullah tunjuk akhlak yang baik. Abu Jahal dia gali lubang, tujuan apa? Supaya Nabi jatuh dalam lubang cedera. Akhirnya dia gali lubang, dia terlupa lubang tu dia gali, dia jatuh dalam lubang, dia sendiri yang jatuh. Siapa yang pergi tolong? Rasulullah pergi tolong. Padahal Rasulullah tahu dia yang gali lubang nak suruh Rasulullah jatuh, tapi Rasulullah pergi tolong. Tapi yang bila Rasulullah tolong, apa Abu Jahal kata? Siapa hak jahat ni gali lubang ni sampai aku jatuh dalam? Rasulullah senyum, padamu kau gali mudah-mudahan kabur. Tapi begitu nak tunjuknya Rasulullah, dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Lalu dikatakan bahawa ini amalan yang hebat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bazzar meriwayatkan hadis demikian. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang akan ditinggikan beberapa darjat oleh kamu?
Dalam riwayat Tabarani disebut, maukah aku kabarkan kepada kamu sesuatu dengannya Allah mengukuhkan barisan, meninggikan darajat. Ini dalam hadis ini mengatakan kamu akan ditinggikan darajat. Maukah kamu amalan yang menyebabkan kamu tinggi darajat? Sudah tentu ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, engkau bersifat lembut kepada orang yang berlaku kasar kepada kamu. Bersifat lembut. Kalau kita bersifat lembut dengan orang yang berlaku kasar, maka orang yang berlaku kasar itu, dia mungkin kasar pada perkataan, kita berlembut dengan dia, maka dia tak pergi kepada kasar pada perbuatan. Jangan, dia kata, jangan kamu berkasar, sikap lembut. Berlembutlah kamu dengan orang yang berlaku kasar kepadamu. Nabi SAW, dia ada ridak, dia ada selendang. Tiba-tiba datang satu orang, tarik selendang, gelongsor selendang yang atas tekuk Nabi. Wallahu a'lam, Nabi pakai macam ni ke ataupun Nabi pakai macam ni ke, tak tahulah, tapi dia tarik selendang Nabi. Maka dalam hadis tu dikata kelihatan merah. Merah dia tekuk Nabi. Nabi marah ke? Nabi tidak marah. Kemudian satu dia buat begitu, dia kata pula, kamu ini memang jenis keturunan yang payah bayar hutang. Kata pula, dah lah merah dah. Dia kata lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, tidakkah belum sampai masanya? Dia tetap lagi marah. Dan dia minta pula dengan Rasulullah, kena bayar juga hari ini. Puan ni kalau orang buat begitu kita. Rasulullah tetap tersenyum saja apa yang dilakukan. Lalulah Rasulullah SAW meminta agar dibayar hutang dia, dan dibayar lebih lagi, ditambah lagi kepada dia. Akhirnya dia datang jumpa Nabi SAW. Rasulullah tanya, ada lagi tidak cukup? Kalau tidak cukup, nanti Rasulullah tambah lagi. Lalu dia kata tidak. Semalam itu, kemarin tu aku buat begitu, aku tarik ni sampai merah. Lepas tu aku kata mu ni memang keturunan yang payah nak bayar hutang. Lepas tu aku minta segera, mu kata sampai masa. Memang betul tak sampai masa lagi. Yang kemarin tu memang betul tak sampai masa. Dan mu ni bukan keturunan yang menanggungkan hutang. Memanglah sebab tak sampai masa lagi. Dan lepas tu nak beritahu, aku sengaja buat macam tu sebenarnya. Kenapa? Kerana aku dah baca dalam kitab aku. Kata riwayat, ini seorang Yahudi. Apa yang Rasulullah kata? Ya Umar, wahai Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar marah kepada dia, kepada orang tadi, minta izin nak bunuh orang tadi. Rasulullah larang. Jangan kamu, ini masalah betul. Patutnya Umar kena kata dengan dia, jangan buat gitu pada Rasulullah. Dan kata ke aku, ya Rasulullah, bayarlah hutang dia. Rasulullah kata gitu, Sayyidina Umar. Patutnya kena kata gitu. Lepas tu Rasulullah kata apa? Rasulullah bagi tahu pada dia, pada tu kamu ikut Sayyidina Umar. Ya Umar, kamu pergi di Baitul Mal, ambil bahagian hutang dia. Ambil bahagian hutang dia. Satu bahagian hutang dia satu. Lepas tu tambah lagi. Sayyidina Umar tanya, kenapa kena tambah? Rasulullah kata, aku perintah kamu lakukan. Aku tambah sebab mu buat kasar ke dia. Mu menakutkan dia, mu nak bunuh dia. Aku bayar mana-mana tambah lagi. Rasulullah tak kata dia buat dia. Rasulullah hukum atas Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar bawa dia tak kata benda lah. Tak kata dia lah. Dia tak kata sabit mu, aku ni marah tak tu. Dia pun isi. Siapa habis bagian tu, di antaranya dia nak minta kema. Mana dia pun bagi. Lepas tu nak tambah lagi, dia kata jangan Umar, cukup. Kata Rasulullah suruh aku buat, cukup. Akhir sekali dia tanya, mu ni siapa? Dia kata dia Sayyidina Umar tanya, sebenarnya aku ni pendeta Yahudi. Dah kenapa mu buat begitu? Kamu pendeta, kamu tahu kan dia seorang rasul, pendeta memang dia tahu. Katanya betul. Aku dah baca dalam kitab aku. Aku nak tengok betul tak dia ni Muhammad kan? Dia akhir seorang rasul ni. Aku dah baca dah. Dan aku tengok dalam kitab aku semua ada sifat dia. Saja aku nak tengok, nak uji dia. Uji dia apa? Orang buat zalim ke dia tak akan balas dengan zalim.
Aku sengaja aku buat zalim dia tak balas zalim. Maka aku dapat tahu dia memang nabi akhir zaman. Memang akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jangan buat kasar, jangan buat zalim kepada orang, maafkan dia dan kamu pergilah kepada orang dan sambunglah hubungan silaturahim dan kebajikan pahala sambung silaturahim ini amat besar sekali dan tidak ada dosa yang menyebabkan Allah segera, yakni apabila orang tadi tidak menyambungkan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.